Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Hanafi Sabri dan Munirah binti Mazlan akan membentangkan berkenaan dengan pendekatan model kurikulum high scope dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, ini merupakan contoh negara-negara yang terlibat dengan program high scope. Kita pergi kepada isi kandungan pembentangan pada hari ini. Seperti dalam paparan, tanpa melemakan masa, kita akan ke bahagian sejarah. Bermula pada tahun 1962, kawasan Ypsilanti, Michigan terdiri daripada penduduk dari kawasan kejiran dan kemiskinan. Dan tentang faktor kemiskinan itu, berlakunya kegagalan berterusan pelajar dalam bidang akademik. Satu intervensi, iaitu program high scope, telah ditubuhkan oleh David Wickert. Wickert ini merupakan pengarah perkhidmatan khas di Sekolah Menengah Ypsilanti, Michigan. Beliau berpendapat bahawa ketidakkecemerlangan kanak-kanak bukan disebabkan faktor kognitif tetapi disebabkan oleh faktor kekurangan pendidikan dan juga kekurangan kemudahan. Dalam fasa 2, asas teoretika konstruktivisme telah disisipkan dalam program high scope yang berfokuskan kepada pembelajaran aktif. Projek prasekolah high scope PERI telah ditubuhkan. Pada tahun 1964, terdapat penambahbaikan amalan pendidikan dari aspek penilaian serta elemen kebahasaan telah diterapkan. Pada tahun ini juga adalah permulaan kepada program Head Start dan 4 tahun selepasnya, projek high scope dipeluaskan ke sekolah rendah berbantukan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Berlakunya penyebaran kurikulum di seluruh negara. Kita pergi kepada tujuan dan definisi. Menurut Adriani et al. 2017 mengatakan tujuannya adalah untuk membantu perkembangan kanak-kanak dari segi semua aspek melalui pendekatan aktif dengan orang ramai, bahan, acara dan idea untuk menjadikan kanak-kanak lebih bersikap berdikari, bertanggungjawab dan yakin dengan diri sendiri. Definisinya adalah pendekatan yang mencipta teknik dan strategi pembelajaran semasa berinteraksi dengan kanak-kanak sehingga membuatkan mereka boleh berfikir secara bebas dan menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Okey, apa pula matlamat pendekatan ini? Menurut Morrison 2012, terdapat 2 matlamat, iaitu yang pertama, membangunkan pelbagai kemahiran dalam diri kanak-kanak, termasuklah kemahiran penyelesaian masalah, interpersonal dan kemahiran komunikasi. Yang kedua, guru memainkan peranan penting dalam aktiviti pengajaran dengan memilih bahan yang bersesuaian, mengikut urutan perkembangan dan menggalakkan kanak-kanak untuk mengamalkan pendekatan penyelesaian masalah yang aktif untuk pembelajaran. Okey, kita pergi kepada teori yang mendasari pendekatan model high scope ini, iaitu teori konstruktivisme. Apa itu konstruk? Konstruk itu bermaksudnya membina. Apa yang dibina? Ilmu pengetahuan yang baru. Siapa yang membina? Kanak-kanak yang membina. Bagaimana dia membina? Membina daripada hasil penukaan dan interaksi dengan dunia luar dan orang sekeliling. Pembinaan ilmu pengetahuan baru merupakan konsep pembelajaran aktif, manakala interaksi dengan dunia luar dan orang sekeliling merupakan konsep scaffolding dan konsep ZPD. Okey, kita teruskan kepada prinsip asas model berdasarkan bulatan high scope. Saya terangkan satu persatu, iaitu yang pertama, interaksi orang dewasa, kanak-kanak. Interaksi adalah kunci kepada kestabilan emosi kanak-kanak. Schuster itu kalahkan merupakan kata kunci bagi interaksi yang positif. Yang kedua, pengalaman pembelajaran merupakan penggunaan ruang kelas dan bahan yang diatur dengan sistematik untuk memudahkan pembelajaran aktif. Bahan-bahan ini perlu dilabel dan disimpan dalam ruang yang sesuai. Okey, yang seterusnya adalah rutin harian. Penetapan jadual adalah mengikut keperluan setiap kanak-kanak. Penetapan rutin harian ini termasuklah dengan proses do, plan and review. Manakala dari aspek prinsip penilaian, tujuan penilaian, pemerhatian dilaksanakan untuk mendapatkan maklum balas tentang kanak-kanak supaya guru atau ibu bapa dapat bertindak balas. Antara jenis penilaian adalah program penilaian kualiti PQA dari kod pemerhatian kanak-kanak. Okey, ini adalah proses plan
do dan review yang saya telah katakan tadi, bermula dengan planning time, work time, clean up time dan recall time. Dalam work time, guru boleh mempelbagaikan aktiviti seperti aktiviti dalam kumpulan kecil ataupun dalam kumpulan besar. Kita pergi kepada 5 aspek pendekatan pembelajaran aktif menurut N 2014. Mengetengahkan yang pertama sekali adalah aspek bahan. Yang kedua, manipulasi, iaitu kanak-kanak memanipulasi bahan tersebut. Yang ketiga, kanak-kanak diberi pilihan melaksanakan apa jenis tindakan yang mereka mahu dan mereka kehendaki. Kemahiran bahasa dan pemikiran kanak-kanak dalam pembelajaran aktif ini akan dipertingkatkan berdasarkan berbantukan perancah dewasa, iaitu adult scaffolding. Okey, seterusnya kita ke kandungan kurikulum, iaitu petunjuk pembangunan utama, Key Developmental Indicators KDI telah dibangunkan dalam model ini, merangkumi 8 bidang kandungan high scope seperti yang tertera. Secara keseluruhannya, ke-8 bidang kandungan ini mengandungi 58 Key Developmental Indicator. Okey. Kita pergi kepada pelibatan individu yang akan diterangkan oleh kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan dari segi pelibatan individu. Okey, ada 3 peranan yang memainkan peranan, iaitu peranan guru, peranan ibu bapa dan juga peranan stakeholder. Okey, peranan guru iaitu guru merancang aktiviti menggunakan pemilihan bahan yang sesuai. Guru melengkapkan persekitaran dengan merangsangkan mengekalkan rutin harian yang konsisten, memperkenalkan idea dan aktiviti mengikut kesesuaian dan berinteraksi dengan kanak-kanak secara semula jadi. So, specialnya dekat sini ialah guru tidak akan menggunakan aktiviti kurikulum yang dirancang seperti buku kerja, buku teks ataupun panduan belajar. Sebaliknya, kanak-kanak diberi peluang untuk memilih sendiri pembelajaran atau aktiviti yang ingin mereka pelajari. Okey, dari segi peranan ibu bapa pula, iaitu pendekatan model high scope ini sangat menitikberatkan komitmen dan sokongan ibu bapa menjadi salah satu ciri khasnya, di mana ibu bapa dan pihak sekolah dipercayai mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Antara program yang dilakukan iaitu lawatan ke rumah ibu bapa dan juga perjumpaan dan juga mesyuarat. Peranan stakeholder pula iaitu latihan penilaian jurulatih high scope telah diwujudkan bagi membekalkan latihan kurikulum kepada guru-guru, di mana pihak berkepentingan pemimpin kawal kanak-kanak di USA dan juga negara-negara lain telah berjaya melengkapkan latihan dan menjadi tenaga pengajar bagi guru-guru yang untuk dilatihlah bagi menyelesaikan sesi latihan. Sesi latihan ini pula dilakukan dijalankan sebulan sekali. Okey. Kemudian kita beralih pula kepada penilaian. Okey, model high scope ini menggunakan 2 penilaian yang diteraskan, iaitu yang pertama iaitu COR, iaitu Child Observation Record, dan juga PQA, iaitu Program Quality Assessment. Kita terangkan mengenai COR terlebih dahulu. COR ialah instrumen penilaian yang memberikan maklumat yang komprehensif mengenai perkembangan berterusan kanak-kanak melalui pemerhatian, di mana guru membuat catatan anekdot secara harian, ditulis dalam buku catatan kecil ataupun kertas, kemudian dipindahkan ke COR. Bukti lain juga dimasukkan sebagai sokongan. So, COR kebiasaannya dijalankan sebanyak 2 atau 3 kali dalam setahun dan mengandungi antara 2 skop, iaitu bayi 0 hingga 2 tahun dan juga prasekolah 2 hingga 6 tahun. Okey, kemudian dari segi Program Quality Assessment PQA. PQA ini pula ialah satu instrumen versi penambahbaikan dari Program Implementation Profile. Okey, PQA ini telah diperluaskan secara komprehensif semasa dalam penilaian program persediaan sekolah high scope Michigan oleh Yayasan Penyelidikan Pendidikan High Scope 1997. So, PQA ini ialah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan kurikulum, hubungan dengan keluarga, profesional, pembangunan dan pengurusan program secara keseluruhan. So, di mana setiap item diuji melalui pemerhatian dan juga temu bual. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi penggunaan pendekatan model high scope, iaitu yang pertama dari segi kanak-kanak, iaitu memperkasakan kanak-kanak dalam melakukan dan memulakan aktiviti pembelajaran dengan sendiri dan membuat keputusan secara bebas. Okey, yang kedua iaitu pelibatan ibu bapa dengan melibatkan mereka dalam hubungan berterusan sebagai rakan kongsi bersama guru dalam menyokong penuh perkembangan anak mereka. Dan yang ketiga ialah pemerkasaan guru dalam menjadikan latihan kurikulum bagi memantapkan perkhidmatan mereka dalam pengajaran model high scope ini.
Seterusnya iaitu kelebihan dan juga kelemahan yang terdapat dalam model HighScope ini. So saya rangkumkan iaitu kelebihan yang boleh diberi iaitu melatih kemandirian kanak-kanak dalam proses membuat keputusan dan penyelesaian masalah, mewujudkan kerjasama erat antara kanak-kanak dengan orang dewasa, menekankan kepada penyediaan persediaan kanak-kanak bagi memasuki sekolah formal iaitu darjah 1 dan membentuk kanak-kanak untuk menjadi lebih aktif dan ceria, memfokuskan lebih banyak kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Okey, kelemahannya pula iaitu persediaan rapi diperlukan dan konsisten diperlukan setiap kali pengajaran guru. So, guru yang kurang mahir akan menyebabkan objektif tidak akan dicapai secara dengan optimumnya. Dan juga kekangan yang kedua iaitu ketidakupayaan guru untuk menyediakan persekitaran berdasarkan minat murid itu. Okey, seterusnya iaitu rumusan daripada model HighScope ini. Pendekatan model HighScope ini telah menjadi salah satu alternatif pendekatan pedagogi yang menawarkan kepada guru pendidikan awak kanak-kanak satu set idea amalan yang menyokong kepada perkembangan anak-kanak secara berterusan dan menghargai tindakan proses pembelajaran secara keseluruhannya. Kunci struktur kurikulum yang diketengahkan oleh model HighScope ini ialah berpusatkan pembelajaran aktif dan juga penetrasi secara aktif dalam persekitaran sekeliling. So, guru-gurunya pula dilatih untuk sentiasa menyokong kanak-kanak untuk membuat keputusan secara kendiri dan berdikari. Okey, ini pula seterusnya adalah sumber rujukan yang kami gunakan untuk pencarian maklumat mengenai model HighScope ini. Okey, dan ini ialah contoh RPH guru untuk satu hari. Dan ini juga adalah contoh-contoh aktiviti yang dijalankan dengan menggunakan model HighScope. Sekian, terima kasih.